sahabat-sahabat datang untuk solat zuhur berjamaah, kita manfaatkan masa yang ada sesama kita untuk memahami lebih dalam lagi yang berkaitan dengan agama kita. Kata silap saya, tuan-tuan perempuan, 8 Mac ialah hari wanita. Kan itu? Betul? Hari wanita ke laki-laki? Perempuan? Betul? Sudah. Kita dalam agama memang tidak ada hari wanita. Dalam Islam tidak ada hari lelaki. Dalam Islam tidak ada hari bapa, tak ada hari ibu, tak ada hari anak, tak ada hari bibi, tak ada hari guru, tak ada hari pekerja, tak ada. Tapi apakah kalau kita buat dia bercanggah dengan hukum syarak? Benda baik, benda yang tidak ada dibuat pada zaman dahulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat, kemudian kita buat pada zaman kita, dipanggil bid'ah. Tapi kalau perkara itu baik, mengajak orang memahami, mengajak orang menyedari, menginsafi, muhasabah diri tentang ibu, tentang bapa, tentang wanita, tentang suami, tentang isteri, tentang anak, maka ada kebaikan, maka dipanggil hasanah. Yang baik dipanggil hasanah, maka jadilah dia bid'ah yang hasanah, iaitu perkara baru yang diada-adakan, tetapi kalau kita buat dapat pahala. Seringkali saya sebut, tuan-tuan perempuan, banyak benda yang ada pada zaman kita tidak ada pada zaman Nabi SAW. Seperti mana tuan-tuan perempuan ada, katalah handphone, smartphone. Dalam smartphone kita memang dah ada Quran. Tuan-tuan tak buka dah kitab suci Al-Quran, tuan-tuan buka kitab suci handphone. Sebab ada Quran, contohlah tuan-tuan buka smartphone. Maka zaman Nabi tidak ada smartphone, maka tuan-tuan baca Quran berdasarkan smartphone, itu bid'ah. Tetapi baca Quran hasanah, ia merupakan satu kebaikan, maka dipanggil bid'ah yang hasanah, membaca melalui handphone. Begitu juga zaman Rasulullah tidak ada kitab-kitab fiqh, tidak ada kitab hadis, tidak ada kitab tafsir, tidak ada kitab usuluddin. Malah pembahagian ilmu pun belum ada lagi. Usuluddin, syariah, tafsir, hadis belum ada. So dipanggil bid'ah yang hasanah bila dibahagikan ilmu tersebut, dibuat kitab-kitab dan sebagainya. Zaman Rasulullah tidak ada mikrofon, mic tidak ada. So kalau ustaz-ustaz berceramah tentang mengkafirkan bid'ah dan sebagainya, dia tak suka dengan benda bid'ah, maka tuan-tuan bawa balik mikrofon tu, masukkan stor. Jadi dalam perempuan, bila sebut hari wanita, zaman Rasulullah tidak ada hari wanita, maka dia bid'ah. Tapi mengajak orang supaya kita menghormati wanita, menghargai wanita, peranan wanita, maka hasanah ada kat situ, dipanggil bid'ah yang hasanah. Tak salah saya 8 Mac ya. Tuan-tuan dan perempuan, dalam Islam, Islam martabatkan kaum wanita. Berbeza dengan zaman-zaman dahulu kala, terutamanya zaman jahiliah, memang wanita diperdagangkan, wanita diperjualbelikan, wanita diperhambakan, wanita jadi bahan seks, bahan pelacuran. Satu ketika dahulu, malah teruk tak teruk, wanita zaman dahulu walaupun dia beranak, anak laki-lakinya itu boleh jadikan ibu sebagai isteri. Bila mana mati bapa, dia ambil alih tugas bapa. Allahu Akbar. Bukan bapa je guna, anak pun guna juga. Tapi bila Islam datang, Islam mengharapkan itu semua. Sebab semua itu telah menjatuhkan martabat kewanitaan. Saya tanya tuan-tuan dan perempuan, hebat wanitanya, siapa paling ramai atas dunia ni, wanita ke laki-laki? Wanita. Siapa paling ramai di IPT, wanita ke laki-laki? Wanita. Siapa paling ramai di dalam syurga, wanita ke laki-laki? Sudah. Allah Allah, tak masuk lagi ya. Wanita jawab. Perempuan jawab lah, senang. Yang ramai dalam syurga, laki-laki ke perempuan? Kak? Kak. Betul saja. Jawab. Dalam syurga yang ramai laki-laki ke wanita? Lah,
Awak diam. Dalam syurga ramai wanita. Sebab apa? Bidadari itu wanita. Dia bukan keledai. Seorang laki-laki ada 40 wanita, 40 bidadari. Paling-paling komar tu. Pak, bayangkan dalam syurga ramai tak ramai wanita. Tu belum campur lagi 4 isteri atas dunia tu, bawa masuk syurga juga. Subhanallah. Artinya Allah pandang tinggi darjat wanita. Tapi Allah tidak diskriminasikan laki-laki. Sebab di dalam surah Al-Quran ada surah An-Nisa, surah wanita. Tidak ada surah laki-laki. Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat ya Allah, hebat. Sehingga jadi kaum wanita ini sebagai bukan sekadar penghias dunia. Kalau semua laki-laki kat Materade ni, saya ingat semua kat berhenti kerja. Tak best Materade tengok. Dan tak laku. Tapi ada perempuan dia menghias Materade ni. Pergi kat mahkamah syariah dan duta ada pekerja wanita. Pergi kat kat IKIM ada pekerja wanita. Pergi kat stadium hoki ada pekerja wanita. Pergi kat pejabat dalam duta komplek kerajaan ada wanita. Bola meriah cerianya alam ini sebab dia pelbagaikan. Ada laki-laki, ada wanita. Kalau semua laki-laki tak ceria, semua wanita tak indah pula sebab tak ada laki-laki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar di dunia, di hari akhirat dalam syurga, wanita juga sebagai penghias dalam syurga nanti. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Saya nak sebut tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan dapat hadis ataupun dapat WhatsApp. Saya dapat WhatsApp semalam 2 hari lepas tentang hari wanita lah, dia pun hantarlah WhatsApp. Dalam WhatsApp disebut tentang mengapakah wanita begitu unik penciptaannya. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, kerana wanita itu bla bla, wanita itu bla bla, wanita ada 10 orang. Saya boleh balik, jangan sebarkan berdosa sebab Allah tak kata begitu. Nak tahu Allah Ta'ala kata ke tak kata, tuan-tuan ada 2 sumber saja. Satu daripada Quran, 2 hadis kursi. Sedangkan dalam WhatsApp tak sebut pula surah mana, ayat ke berapa, hadis kursi, siapa perawi dia tak sebut. Maka saya kata hentikan sebaran ni, jangan sebarkan dia sebab berdosa. Kita telah buat pembohongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu dia nak memuliakan wanita sebenarnya hari wanita, tapi over sangat sampai dia kaitkan Allah pula berkata. Padahal dia yang mereka-reka, bukan Allah berkata. Maka berhati-hati kalau kita nak kata apa? Nak memuja sesuatu, jangan sampai ke peringkat kita menjadikan Allah sebagai dan Rasul juga dengan meletakkan hadis-hadis dusta ataupun ayat Quran yang palsu. Sebab tak pasal-pasal dapat dosa besar. Siapa-siapa yang membohongi Allah, hadis yang lain membohongi Rasulullah, maka dia telah menempah tempat duduknya dalam neraka. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu kena jaga-jaga. Kadang-kadang ada hadis palsu ya. Hadis tidak ada riwayat, tak ada perawi tuan-tuan. Muslim ke, Ibnu Majah ke, Abu Daud ke, tapi tiba-tiba keluar wanita yang soleh itu lebih baik daripada 70 laki-laki yang soleh. Siapa perawi dia? Jaga-jaga tuan-tuan, jangan cepat WhatsApp sebarkan WhatsApp ni tuan-tuan, dapat dosa kering saja ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya nak sebut tuan-tuan bagaimana seorang ibu yang dirahmati Allah, yang memang telah menempah tempat duduk dalam syurga. Dia ada 2 anak perempuan, pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Slow sikit dengar tak? Dia sekuat. Ada boleh tak? Habis minimal, habis 3. Lalu dia pergi rumah Aisyah radhiyallahu anha minta sedekah. 3 anak lapar, mak lapar, 2 anak perempuan lapar. Subhanallah tuan-tuan, wanita, 3 wanita, cuma 1 tu mak, 2 tu anak. Pergi ke rumah seorang wanita, Aisyah. Allah hebat tuan-tuan. Lalu minta sedekah tu, tanya lah, ada makanan tak? Kami belum makan lagi, lapar. Aisyah tengok ibu dengan 2 anaknya. Aisyah masuk dalam rumah,
dapat 3 biji kurma yang dia jumpa. Ada 3 biji kurma rumah Aisyah. Bagilah pada ibu satu, bagi pada ibu 3 untuk bagi ke anak dia. Ibu pun ambil 3 biji tadi, 1 untuk anak sebelah kanan, 1 untuk anak sebelah kiri. Anak dulu makan sampai habis, ibu tak makan, pegang. Subhanallah. Sampai anak tu kata tak kenyang lagi, mak nak lagi. Dia patahkan dia belah 2 buah kurma tadi, tuan-tuan, separuh seorang. Ibu ni dalam syurga. Ya, mungkin dengan sebab penyayang dia kepada wanita yang ada sebelah kanan dan kirinya yang bernama anak tadi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan, kita kena ingat syurga ni hadapan kita ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di bawah tapak kaki mak, syurga. Di bawah tapak kaki seorang wanita yang bernama ibu. Hebat tak hebat wanita ni, tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala tengok ya, kehebatan wanita ini diserlahkan bila mana Allah Ta'ala yang jadikan wanita boleh mengandung. Wanita melahirkan anak, wanita menyusukan anak. Hebat itu. Bukan lemah. Saya rasa kalau bagi laki-laki untuk melahirkan, mengandung dan menyusukan anak tak boleh. Buat susu pun tak boleh. Nyusu lagi lah, tuan-tuan. Mengandungkan anak, hamilkan anak, tak boleh, tuan-tuan. Saya terbayangkan laki-laki dia boroi boleh, mengandung tak boleh, tuan-tuan. Orang perempuan dia mengandung penuh bangga. Dia bangga tunjukkan perutnya yang boyok tu. Dia jalan ketik-ketik yang bangga. Duduk dia mak nak makan kejap. Dia cakap lagi dengan baby tu. Bagi lelaki gila cakap gitu kan. Apa cakap gila tu? Mak lain. Penyayang tu wanita tu sampai dia bercakap dengan baby tu. Sebab itu kenapa Allah Ta'ala jadikan wanita boleh beranak, boleh mengandung dan boleh beranak. Saya ingat kalau lelaki yang beranak, ramai anak tu cacat. Ramai anak cacat ataupun ramai keguguran. Yalah, mengandung 9 bulan keluar main bola. Gugur di pada bola. Tuan-tuan. Sampai kat buat pula nak beranak, tuan-tuan, tak tahan sangat. Dia tarik tinggal tangan dia. Baby tu putus tangan, nak cabut kepala lah. Barangkali saya duk imagine lah ya, sebab lelaki ni kurang sabar, orang perempuan banyak sabar, tuan-tuan. Sampai mereka menyusukan anak, Allah Ta'ala jadikan wanita juga yang disusukan anak dia. Sebab itu dalam perempuan, ibu-ibu belakang jangan ungkit. Bila bergaduh dengan anak, mak tak halalkan walaupun setitis air susu mak yang kamu minum sejak kecil. Amboi, memang air susu tu untuk anak, bukan untuk bapa. Untuk anak. Rezeki dia tu dijadikan air susu ibu untuk anak. Maka itu hak dia, tak boleh ungkit. Tak boleh ungkit. Ayah-ayah membesarkan anak, penat ayah membesarkan kamu. Kamu sekarang anak teraga, ayah tak halalkan pergi sekolah, ayah tak halalkan. Oi, itu tanggungjawab. Jangan ungkit. Bila kita ungkit dalam perempuan, habis pahala hak kita bagi dia sejak dia ada kandungan, kita bagi dia minum macam-macam kan, jus tuk guru dan sebagainya. Sampailah dia berdikari, tak ada pahala. Habis pahala sebab tuan ungkit. Sebab tu jangan ungkit. Itu tanggungjawab kita. Menyekolahkan dia, bagi makan kat dia, bagi minum kat dia, bagi pakaian kat dia. Itu tanggungjawab, tugas kita. Kalau kita tak banyak dia, orang lain banyakkan dia, orang lain pula bagi. Tapi ingat perempuan, kenapa jadi macam tu? Sebab kita terlalu mengharapkan balasan daripada anak-anak bila kita tua nanti. Dan mengharapkan balasan bila kita membesarkan orang, buat kebajikan, tolong orang, jangan mengharapkan balasan. Kalau dia tak balas, kita kecewa. Kalau kita tak mengharapkan balasan, dia tak balas, kita tak dapat apa. Sebab kita tak harap balasannya, kita mengharapkan pahala daripada Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan terhormati Allah ya? Sebab itu tuan perempuan jangan mungkin air susu ibu ke, tanggungjawab kita. Tapi ingat tuan perempuan,
syurga anak di bawah telapak kaki ibu. Walaupun suami dah ada keluarga, ada 4 isteri, setiap isteri 10 orang anak, tapi syurga tetap di bawah tapak kaki ibu dia. Ada hadis menyebut begitu, tuan-tuan dan puan rahmati Allah ya. Ibu dengan bapa, tengok antara wanita dengan laki-laki, seorang anak kena utamakan ibu ataupun wanita ini 3 kali ganda daripada bapa. Kena utamakan 3 kali ganda daripada bapa. Kalau tuan-tuan dan puan balik kampung cuti sekolah nanti minggu depan kan? Di sekolah. Siapa pergi umrah minggu depan kan? Pergi umrah. Tak minat. Tak suka. Kata tak boleh jumpa saya minggu depan. Ustaz Arianto hari ni ke esok lupa dah. Esok kot dia pergi umrah. Ustaz Asdin 15, saya 17, 16 Ustaz Izzah Arif. Kita akan kumpul dan so tutup kelas. Mana dia lupa lah. Kalau balik kampung cuti sekolah, kalau tuan-tuan dan perempuan bagi, biasanya bagi duit kepada ayah RM100 ke ayah, bagi mak RM300. Mak 3 kali ganda ayah. Sebab dia mengandung, melahir, menyusu. Hadis Nabi ya, siapa yang paling utama aku buat baik? Ibumu. Lepas tu ibumu. Lepas tu ibumu. Lepas tu siapa? Rasulullah? Bapa. Hadis 3 kali ganda buat baik pada ibu berbanding dengan ayah. Kalau bagi 100 ke ayah, mak 300. Kalau bagi 1000 ke ayah, mak 3000. Kaya mak. Tapi tuan-tuan jangan pula Allah Ustaz. Dah, perempuan nanti akan jadi ibu juga. Anak-anak, bila kita buat baik pada mak ayah kita, tuan-tuan, anak kita akan datang nanti, dia buat baik pada kita pula. Jadi cycle balik, tuan-tuan. Putaran hidupnya akan berlaku begitu. Birru aba'akum tabarukum abna'ukum, kata Rasulullah. Buat baiklah kepada ibu ayah kamu, pasti anak kamu nanti akan buat baik kepada kamu. Tapi ingat, mak 3 kali ganda. Hebat seorang wanita. Subhanallah. Wanita ni perempuan, kalau dia anak, kalau dia peringkat anak lah, peringkat anak ya. Bila perempuan tu, tuan perempuan, namanya budak-budak, ingat kata Nabi SAW, kalau seseorang itu ada 3 orang anak perempuan, 3 orang anak perempuan, dijaganya dengan penuh kasih sayang, diberi didikan. Kalau meninggal, kita meninggal, anak terbesar, anak tadi akan bagi syafaat masuk syurga. Subhanallah. Tanya seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau 2 orang pun sama juga. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, kalau seorang pun sama juga. Bukan anak tu mati, kita mati. Tapi dia syarat anak perempuan tu kita besarkan dia dengan sempurna, bagi didikan agama kat dia, dia jaga dia punya maruah, dia jaga dia punya aurat. Tuan-tuan dan puan, anak tersebut, wanita tersebut boleh bagi syafaat kepada bapa dan ibu dia. Hebat. Wanita lagi tuan-tuan, kalau dah bergelar isteri, dosa isteri ditanggung oleh suami pada muka. Ingat, tapi dosa suami isteri tak pikul. Hebat wanita tu bagi martabat yang tinggi kat dia. Dosa isteri, kalau suami tak tegur, suami pun share sama. Allahu Akbar. Itu kan wanita senang. Wanita tak perlu masak, wanita tak perlu basuh baju, wanita tak perlu ayam baju. Yang wanita buat tu ialah sebab dia nak sedekah je. Tenaga dia, sebab dia sayang kat suami dia, dia sayang kat anak-anak dia, dia pun masak. Dia sayang kat suami, anak-anak, dia pun gosok baju. Betul tak? Ke buat dengan penuh beleten? Tak wajib anda buat. Tukang wanita bila bergelar isteri hanyalah melayan suami saja. Bab makan minum suami bagi. Artinya suami pagi-pagi kena beli nasi lemak ayam, makan kenyang-kenyang, nanti tengah hari nak balik jualan ayam air. Tengah hari balik pula tuan-tuan, nah nasi ayam makan, malam kerap nak balik.
Malangkan pula tuan-tuan bawa nasi, berani kau power makan. Patut gitu. Tapi kan wanita masak, silakanlah. Maknanya dia buat pahala. Jangan terpedaya. Tak ada hadis menyebut gitu tuan-tuan. Siapa yang wanita-wanita yang hamil akan dapat pahala puasa pada siang hari, dan pahala beribadah pada malam hari. Tak ada nas. Jangan percaya tuan-tuan. Cuma kita boleh bayangkan baby ni adalah insan, makhluk Allah Ta'ala. Kita bagi makan ke anjing pun gugur dosa. Sabit dengan hadis Nabi SAW. Seorang laki-laki pergi ke padang pasir, dia haus, dia dahaga, jumpa satu telaga, dia turun dari telaga, ada air, dia minum air sepuas-puasnya. Dia naik ke atas tuan-tuan, dari perigi tersebut, dia nampak seekor anjing terjela-jela lidahnya. Bukan menjelai kepadanya, tapi terjela-jela lidahnya. Lalu dia fikir, kalau aku dahaga, anjing pun dahaga juga. Dia turun balik tuan-tuan, dia tanggalkan kasut, dia cedok air dengan kasut, dia naik ke atas, dia bagi anjing itu minum. Sampai habis anjing itu minum tuan-tuan, hilang dahaga, anjing beredar tuan-tuan. Kata Nabi, Allah mengampunkan dosa laki-laki itu. Bayangkan pula kalau wanita 9 bulan bukan sekali bagi minum ke anjing tu, tu sekali bagi minum tu dengan kasut, Bayangkan kalau wanita mengandung 9 bulan, bukankah gugur dosa? Sebab apa? Sebab dia bagi makan ke anak dia. Apa yang dia makan, anak makan. Apa yang dia minum, anak dia minum. Saluran sama, tuan-tuan. Bukankah gugur dosa masa mengandung? Hebatnya wanita. Laki-laki, apa yang wanita makan itu kan kita beli. Dia dapat double. Sebab bagi makan kat ibu dengan anak, double. Lagi tak ada dosa kita, alhamdulillah. Maknanya Allah Ta'ala tu maha kaya, maha pengampun. Tak disia-siakan laki-laki ataupun wanita, subhanallah. Tapi tuan perempuan ingat, jangan terpengaruh dengan kelebihan fadlat yang saya sebutkan tadi tuan-tuan perempuan. Wanita yang bersalin akan dapat pahala 70 tahun solat. Baik tak solat dah, betul? Tak solat tak dah. Itu salin budak tu, kembar 140 tahun tak sembahyang. Bohong tuan-tuan perempuan ya. Allahu Akbar. Setiap satu kesakitan pada urat badannya masa melahirkan anak seumpama pahala 70 kali haji. Bohong. Tak pergi haji dah, 70 kali lagi. Bohong. Jangan percaya ya. Oh, kita cepat sangat. Dia percaya dia terus sebar. Sampai ke saya, dosa sebarkan. Sebab kita tahu, kena tegur. Kalau perempuan nampak macam tu kan, tuan-tuan tegur. Tak semak ke belum, hadis ni palsu ke betul? Tegur sikit je. Allahu Akbar ya. Kita tahulah tuan-tuan perempuan ya, apa ni ya, kelebihan orang wanita, tapi jangan sampai over sangat, sampai yang kata apa, melibatkan hadis-hadis yang palsu, yang sekarang JAKIM tengah ada perang hadis palsu ni, ataupun hadis maudhu'. Allahu Akbar ya. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah. Okey. Saya sebut tadi tuan-tuan perempuan, hebatnya wanita. Ya, jadi tuan-tuan dan perempuan jangan pula rasa mengeluh. Tengok orang perempuan, saya nak sebut ya, sekarang ni orang wanita sendiri yang menjahanamkan institusi wanita. Faham ya? Tengok elan-elan kat TV, siapa? Wanita digunakan. Patut kita ada maruah, kita angkat darjat kita. Sepatutnya elan apa? Elan pewangi ketiak wanita juga. Patut laki-laki lah. Mereka di Seman tu kan, dia sesuai pewangi tu. Ni wanita juga, ya Allah. Yang tu pencukur bulu tu, sampai bulu ketiak cukur tu, wig apa? Bagi laki-laki lah, kenapa bagi wanita? Allahu Akbar. Kalau setakat putih tu okey wanita, sebab dia tak dedahkan apa-apa. Nampak? Allah. So nak beritahu, kadang-kadang martabat wanita direndahkan oleh wanita itu sendiri. Sebab tu jangan kita dipergunakan oleh laki-laki. Ya, perempuan tidaklah ya. Saya sebut kadang-kadang model-model. Ya, termasuklah model-model bukan Islam. Ini tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah. Kita kena ada maruah diri. Wanita ada maruah diri. Sebab tu wanita kena tahu hak dia. Kena tahu hak dia sebelum kahwin, hak lepas kahwin.
kena tahu. Hak sebelum kahwin tuan perempuan wanita semua ya. Sebelum kahwin, kalau putus tunang apa tuan nak buat? Oh perempuan siapa belum kahwin kan? Sedang bertunang sekarang. Tak mengaku. Saya tak kacau pun. Tengah bertunang. Okey, tengah bertunang apa semua, tiba-tiba esok nak kahwin, dia putus tunang. Kita dah tempah dewan, dah memang dah hantar kad semua dah tempah pelamin dah bayar deposit separuh dah tempah baju pengantin, dah bayar deposit dah tuan-tuan. Apa? Anda ada hak. Sebab tu hari wanita ni kena tahu hak dia. Sebenarnya hari wanita, anda boleh saman bekas tunang tu, pergi mahkamah, bawa bil, yang syarat ada bil. Bil tempah dewan dah bayar deposit separuh, bil tempah apa lagi, catering dah bayar deposit separuh. Tengok 15,000 pada muka lelaki tu, duit dia habis, kita dia tak dapat. Sama. Bukan nak ajar ni, nama didik saja tuan-tuan. Orang semua tak tahu. Ya Allah, putus tunang macam mana, tak apalah ayah, kita bayarlah. Baik pula. Sama. Tuan tak ada hak, itu hak wanita ya. Dan kalau anak dara nak kahwin, katalah anak dara, bapak tak boleh paksa. Kau kena kahwin dengan Ustaz Fauzi. Tak boleh paksa. Tuan-tuan, ayah tak boleh paksa saya. Saya dah di mahkamah tuan-tuan, memang bapa tidak boleh paksa anak untuk berkahwin. Itu hak dia. Dan tahu hak dia kahwin. Kalau bapa tak nak kahwinkan kita, okey, tak apa. Kau tak nak ikut bapa punya calon, tak apa. Aku tak nak jadi wali. Perempuan ada hak boleh guna wali hakim. Tak apa, suruh bapa tenis kertas borang berwalikan hakim. Dia sign, laku. Maknanya kadi ataupun pendaftar nikah akan nikahkan kita menggunakan wali hakim. Itu pendaftar menikahkan kita. Biasa pendaftar ni dia turun cantik saja. Tak nak nikah tu dia suruh panggil dia bapak tu. Okey, aku nikahkan kau dengan anak aku. Okey, itu kalau bapak ada, bapak setuju. Kalau bapak tak setuju, tak ada. Aku nikahkan kau dengan terus. Boleh? Tuan-tuan perempuan, nanti Allah. Kalau dia kacau lagi tuan-tuan, boleh kahwin Selatan Thailand. Boleh? Bawa saya sekali. Lepas tu daftar. Sah tak? Sah. Memang sah. Kalau yang kita lantik sebagai wali tu, pendaftar nikah memang ada tauliah daripada kerajaan Thailand. Sah. Allahu Akbar. Dan lepas kahwin pula, dan tahu hak wanita. Lepas kahwin, dah jadi isteri. Yang pertama, layanan dari segi fizikal dia bagus. Suami tak tumbuk kita, suami tak tonyok kepala kita. Hak fizikal. Suami tak usik fizikal kita secara penderaan. Berapa ramai tuan-tuan dan perempuan suami mendera isteri, cucuk putu okok lah, apa, striker atas belakang lah, macam hamba dia buat, hamba tu buat macam tu. Dan hak layanan dari segi fizikal. Yang kedua, hak layanan dari segi mental. Memang dia tak usik badan kita, dia tak usik, tapi subhanallah dia cakap ataupun dia tak hubungi kita, dia tak cakap ataupun dia hina kita, kamu ingat sikit. Orang muka-muka, ingat sikit. Aku kutip kau kat kampung mana tak, memang kau bodoh dulu kan, SPM tak lulus. Aku kutip kau dulu kat Kuala Lumpur. Kita kata torture mental kan. Anda boleh di mahkamah ngadu ke hakim. Boleh, tak masalah. Layanan dari segi seksual, dera. Berapa ramai tuan-tuan, dia dapat seksual, hubungan seks, dia dera dulu. Ada suaminya ni gila macam tu. Dia seronok bila tengok, dia garang bila tengok isteri tersakit. Suami mental apa kan? Mental kan. Dari segi sosial, berhak dapat hak layanan dari segi sosial. Maknanya isteri boleh bersosial dengan jiran, boleh pergi mari, boleh keluar rumah pergi pasar. Ni tidak, awak duduk rumah. Subhanallah, kunci suami pergi kerja tuan-tuan, dia kunci gerai dari rumah, kunci pintu, kunci gerai rumah. Jangan mangga lagi, dia mangga cepedak semua kau. Langsir 3 layer, semua jadi kayu tu.
Tuan-tuan, keluar rumah tak pedah, biji mata nampak. Allah Akbar. Di sosial tuan-tuan, hak layanan secara sosial, financial, dari segi keuangan, pendapat hak kita mendapatkan wang ringgit dari suami. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ya. Jadi tuan-tuan dan puan, mari sama-sama kita hargai wanita ya yang ada di hadapan kita, yang bernama anak wanita kita, anak perempuan, yang kedua isteri kita, yang ketiga ibu kita. Dan wanita pula kena hargai diri sendiri, angkat maruah anda, dan anda kena tahu hak-hak anda sebagai seorang anak yang belum kahwin, sebagai seorang tunang yang dah diputuskan tunang, sebagai seorang hak seorang isteri, juga hak seorang ibu. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dzakirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.